disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Undang-undang untuk bacaan kali pertama. Yang Berhormat Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Tan Sri Yang di-Pertua, saya memohon mengemukakan ruang undang-undang kualiti alam sekeliling pintaan 2023. Terima kasih. Ruang undang-undang bernama Struktur Akta untuk memindah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Bacaan kali kedua bila? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bacaan kali yang kedua pada sidang mesyuarat akan datang. Baiklah. Sekian, terima kasih. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 DR 31 2023 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2024 dalam jawatankuasa sebuah buah majlis. Baik, sebelum kita masuk dalam jawatankuasa, Arau ada usul? Ya, 18.1. Okey. Saya semua jawapan 18.1 sebanyak 16 usul saya bawa. Jawapannya ialah menteri akan menjawab. Ya. Tiba-tiba menteri tak menjawab. Contohnya macam kes Zidin Aziz semalam. Timbalan menteri tak jawab. Tapi temper-temper pula jawapannya beremosi. Ini Arau dah tanya. Ya, hak saya tanya. Sebagai ahli parlimen, jawab betul-betul lah. Kata ini masalahnya ialah ini macam ni. Jangan kita nak cakap di parlimen ni hak bersama. Bukan hak sesiapa. Jadi jawab bagi betul-betul. Satu. Dan jawapan yang telah dibagi saya tak puas hati. Apakah harus saya buat? Saya buat sekali lagi? Tidak. Sekarang buat usul sekali lagi untuk mendapatkan penjelasan. Ya, saya ada 15 usul Tan Sri. 15 kali dah saya kena buat. Okey. Nombor satu. Nombor dua, saya tengok ada menteri. Ini Menteri Pertanian dari sini. Apakah boleh penangan menteri itu diminta dia buat tentang kedudukan benih padi dan juga harga beras? Boleh tak menteri buat penangan boleh menteri? kalau menteri Kalau setuju. tidak nanti kita timbul masalah. Kami bercakap di sini nampak seolah kami ini membangkang. Kami bukan bangkang Tan Sri. Kami cakap masalah rakyat. Jadi tak perlulah mana-mana pihak mengganggu kami termasuk sana. Tak payah ganggu. Kami nak cakap masalah rakyat. Kalau padi benih ada, sana pun dapat padi benih. Kalau beras turun harga, semua dapat turun harga. Jadi ini kumpulan kecil yang membela rakyat. Tak patut diganggu dengan peraturan mesyuarat dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Majlis dalam jawatankuasa. Baik, terima kasih. Kepala Bekalan B28 dan Kepala Pembangunan P28 di bawah Kementerian Pengangkutan terbuka untuk dibahas. Saya akan bacakan senarai-senarai ahli yang berhormat yang akan berbahas. Yang ada di tangan saya ini ialah 17 orang. Baik, bermula dengan Wabi Klang, diikuti oleh Jerantut, Teberau, Padang Rengas, Seri Aman, Stew, Tenom, Merbuk, Jelutung, Pasir Mas, Miri, Tumpat, Baram, Padang Serai, Sandakan, Kuala Langat dan Segamat. Dan setiap pembahas akan diberikan 5 minit seorang. Saya mulakan dengan Wabi Klang. Silakan. Yang Hormat, boleh tak saya dapatkan 3 minit sebagai yang terakhir? Sebab saya nak cerita keadaan yang berlaku. Saya kena Baik, Yang saman Berhormat tulis note kat saya sikit. Boleh. Tulis note. Terima kasih. Silakan, Klang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua atas peluang yang diberi untuk berbahas di dalam Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya merujuk kepada muka surat 312 iaitu aktiviti nombor 2 Maritime yang nyatakan bahawa fungsinya mewujudkan dasar maritime yang terkini, cekap dan produktif ke arah pembangunan sektor maritime yang kompetitif dan memastikan perundangan antarabangsa dipatuhi sepenuhnya. Dan Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga merujuk kepada buku surat 313 aktiviti 6 iaitu pengurusan sumber manusia, mewujudkan sistem pentadbiran sumber manusia yang cekap dan berkesan bagi memenuhi kehendak semua lapisan pengurusan di kementerian serta jabatan agensi di bawahnya. Tan Sri Yang di-Pertua, Kelang adalah antara yang terletak
Di Selat Kelang, kita nampak yang mana kita tahu maritime-nya, ya, di sini Tan Sri yang pengurusi, ya. Kita memang sedar Kelang adalah mempunyai pelabuhan yang paling sibuk dalam Malaysia. Kita ada 3 pelabuhan utama di Kelang. Dan kita ada masalah utamanya adalah pekerja yang perlukan, iaitu pelaut-pelaut. Sini ada 2 industri utama. Satu adalah perkapalan dan juga berkaitan dengan perkapalan di mana forwarding business di kawasan Kelang. Kita nampak pelaut-pelaut adalah sebenarnya, kalau kita ada undang-undang yang jelas menunjukkan kita sepatutnya mensyaratkan 75% adalah sepatutnya warga tempatan. Tapi apa yang berlaku sebenarnya adalah pekerja asing memonopolikan sebagai pekerja utama dalam industri perkapalan. Kita juga sering dengar pekerja pelaut ini adalah gajinya lumayan. Kalau benar gajinya lumayan, kenapa anak tempatan tidak begitu berminat? Tidak begitu minat atau tidak disediakan atau tidak diberi insentif ataupun tidak diberi training yang cukup supaya anak muda kita kasnya lepasan SPM untuk menjadi lapisan pekerja pelaut di situ. Saya nampak Tan Sri, kita juga ada harapan yang tinggi ataupun kita ada rancangan yang besar daripada Kementerian Pengangkutan di mana pelabuhan yang sebesar baru akan dibina di Pulau Carey Island. Akan menjadi satu pulau atau pelabuhan yang akan jadi terbesar lagi sekali di Kelang, di daerah Kelang. Tapi apa yang kita risau adalah masih lagi pekerja yang diutamakan adalah pekerja asing. Kita nampaknya kita tidak ada TVET, institusi TVET diadakan di daerah Kelang. Memang kita dengar ada di Melaka ada satu institusi maritime dekat Melaka, tapi nampak industri utamanya di Kelang, daerah Kelang. Tapi institusi yang berkaitan tentang melatih anak tempatan untuk menjadi pelaut di situ tidak ada. So saya harap kementerian memberi keutamaan dalam pembinaan atau menyediakan suatu institusi TVET ataupun institusi yang menjadi pelatihan kepada pelaut khasnya yang maritime akan dibina dalam kawasan di daerah Kelang. Dalam pada itu juga Tan Sri yang dipertua, kita sedar bahawa kita dengar sebenarnya industri forwarding ini adalah satu industri yang membawa berbilion-bilion tax revenue kepada kerajaan pusat. Tapi kita juga sedar masih lagi monopoli pekerja asing. So pekerja asing ini satu isu yang mana memang kita perlukan pekerja asing, kita tidak dapat dinafikan. Tapi apa yang kita sedang buat adalah tidak ada perancangan yang khas atau khususnya setiap tahun kita perlu ada satu nokta ataupun satu rancangan yang mana bilakah kita akan kebergantungan kepada pekerja asing ini dapat dikurangkan. Maka saya pohon dengan kita boleh adakan satu program yang mana CLQ, iaitu penempatan berpusat pekerja asing. Kalau dibina dengan dikawal di kawasan Kelang, khasnya untuk pelaut ataupun pekerja yang melibatkan dalam perindustrian perkapalan, dapat kita memantau, menyelia dengan pengambilan pekerja asing dalam perkara industri ini. Saya pohon Tan Sri dalam pada itu juga, apa yang paling penting adalah pelabuhan Kelang di Kelang adalah industri yang sangat besar untuk negara. Tanpa pelabuhan Kelang mungkin kita punya pendapatan negara akan jauh merudum. Tapi apa yang dapat kepada warga Kelang adalah anak tempatan mereka patut diberi keutamaan daripada Kelang. Itu saja Tan Sri, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana bersama-sama pada pagi ini. Saya akan menyentuh 7 kepala dan diharapkan perkara ini dapat dijawab oleh pihak Menteri sewaktu penggulungan nanti. Pertama, kepala B28, butiran 031200 Perbicaraan Nasional MH17. Saya telah meneliti jawapan yang diberikan oleh pihak Menteri sendiri sewaktu penggulungan perbahasan belanjawan 2023 peringkat jawatankuasa
berkenaan dengan kes ini yang telah ditutup sepenuhnya. Persoalan saya, berapakah pampasan yang diterima oleh next of kin, NOK? Yang kedua, apakah lagi bentuk keadilan yang telah diberikan kepada NOK? Dan sedikit berkaitan dengan tragedi nahas Elmina. Laporan awal telah dikeluarkan 30 hari daripada insiden kejadian, manakala laporan akhir akan diberikan ataupun akan dihasilkan pada Ogos 2024 kerana ia selari dengan Annex 13 kepada Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa. Persoalan saya, apakah langkah intervensi jangka masa pendek pihak kerajaan berteraskan kepada laporan awal tragedi ini? Yang kedua, berapakah pampasan yang diterima oleh NOK, khususnya penunggang motosikal dan pemandu kereta yang terbabit? Kepala B28 butiran 031100 PAS Perjalanan Percuma kepada pelajar sekolah dan OKU. Tahniah atas inisiatif My Rail Life yang cukup baik oleh pihak kerajaan. Persoalan saya, mohon perincian kepada jumlah sebenar rakyat yang menerima manfaat ini kepada dan dipecahkan kategori perincian itu kepada KTM Shuttle Timuran Sektor Gemas Tumpat Gemas, KTM Komuter Sektor Lembah Kelang dan KTM Komuter Sektor Udara. Kepala B28 butiran 031300 subsidi perkhidmatan operasi train Skypark Link. Skypark Link yang telah beroperasi lebih kurang 7 tahun menghubungkan KL Sentral dengan Subang Airport telah digantung perkhidmatannya setelah tidak mendapat sambutan ataupun ridership yang kurang. Persoalan saya, apakah yang akan terjadi kepada fasiliti yang telah dibina? Apakah ia akan dibiarkan terbengkalai ataupun pihak kerajaan ada perancangan kepada perkara tersebut? Dan sedikit berkait dengan Aerotrain KLIA, syabas kepada pihak menteri kerana kita percepatkan jadual untuk pembinaan Aerotrain tersebut dan dimaklumkan akan beroperasi pada tahun hadapan. Persoalan saya, apakah langkah intervensi pihak kerajaan untuk memastikan perkara ini tidak berulang, khususnya dalam penetapan polisi dan consequence management, tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan kepada isu kelalaian dalam penyelenggaraan aset yang kita tahu itu adalah root cause kepada permasalahan ini yang telah menjejaskan nama Malaysia di mata dunia. Keempat, apabila saya melihat butiran 0700 pembaikan pembinaan kompleks di pejabat sistem peralatan jabatan laut, peruntukan itu meningkat 2 kali ganda. Persoalan saya, mohon perincian kepada peruntukan ini dari skop lokasi, skop kerja dan sistem yang akan ditambah baik. Dan yang kedua, apakah anggaran ini melibatkan kerja-kerja naik taraf terminal dan jeti penumpang dan kargo bagi Kuala Kedah dan juga Kuala Perlis? Kepala P28 butiran 01600 pembelian rolling stock KTMB. Pada perbahasan belanjawan 2023 peringkat jutawan jawapan menteri sewaktu pergulungan adalah projek ini sedang berjalan dan perolehan 10 set ETS berjumlah RM574 juta dan perolehan 12 set 3K komuter berjumlah RM297 juta. Namun, masih tidak lagi ada kata muktamad sama ada pembelian terus ataupun melalui perolehan tender maupun proses sewaan. Persoalan saya, apakah status terkini projek ini? Kedua, berapakah set yang sudah dibeli atau disewa? Ketiga, adakah peruntukan tahun ini merupakan suntikan dana kepada projek ini ataupun adanya penambahan rolling stock KTMB di sektor KTMB yang lain? Yang terakhir, apakah ini juga membabitkan pembelian kos tambahan bagi ETS yang menjadi pilihan utama pengangkutan awam dari utara ke Kuala Lumpur dan ini akan ditekankan juga oleh YB Merbuk selepas ini? Kepala B28 butiran 0211 020100 Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan butiran 020600 pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAMM. Pengurusi, saya minta sedikit tambahan masa. Saya sedia maklum yang penjualan harga tiket kapal terbang dan kereta api ini adalah berteraskan kepada dynamic pricing model, iaitu penetapan harga produk berdasarkan kepada pelbagai faktor luaran termasuk permintaan pasaran semasa, perubahan pegalan dan juga sempadan harga. Namun, perkara ini tidak sepatutnya menjadi alasan untuk mereka mengambil kesempatan dan meletakkan harga yang melambung tinggi. Persoalan saya kepada pihak kementerian,
apakah pihak kerajaan bersetuju sekiranya harga tiket pengangkutan awam ini disilingkan? Yang terakhir, Tuan Pengerusi, Kepala P28 butiran 13000 pembinaan dan menaik taraf infrastruktur lapangan terbang. Berkenaan dengan naik taraf lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ataupun lapangan terbang antarabangsa Subang, kita mendengar kebimbangan pengarah urusan Kumpulan Malaysia Aviation Group MAG, Datuk Kapten Izham Ismail, melalui Business Time berkenaan projek naik taraf ini akan cannibalize dengan izin KLIA Terminal 1 kerana Airport Subang akan menjadi Regional Aviation Hub for MRO, Maintenance, Repair and Overhaul. Kita juga telah mendengar jawapan ataupun respon daripada pihak menteri berkaitan dengan isu ini. Persoalan saya ialah, apakah kajian kebolehsanaan telah dilaksanakan untuk projek naik taraf ini? Yang kedua, apakah telah dilaksanakan libat urus dengan taruh-taruh terbabit, termasuklah MAG, untuk menjelaskan situasi ini dan mendapat solusi menang-menang? Dan yang terakhir, saya mencadangkan agar projek ini diteliti di peringkat jadualkuasa pilihan khas infrastruktur, pengangkutan dan komunikasi sebagai sama imbang terhadap perkara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jemput Tebrau. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi pengurusi, maaf, ulang betul. Tan Sri Pengurusi. Kerana diberi peluang kepada Tebrau untuk turut bersama dalam pembahasan pagi ini. Tan Sri Pengurusi, ada 4 perkara yang ingin saya sentuh pagi ini. Putiran pertama di bawah 10400 dan juga 20300 pengurusan darat dan juga perkhidmatan pengangkutan jalan. Saya ingin nak bangkitkan satu isu yang bagi saya dan banyak rakyat Malaysia ni bukan satu isu yang asing dan memang satu isu yang sudah lama, tapi sehingga hari ini masih tidak dapat diselesaikan, iaitu isu di mana lori muatan dia melebihi had dia, ataupun dalam perkataan senang kita kata lori overloading. Isu ni memang menjadi isu yang hangat dan ramai di luar sana memang ingin kerajaan mencari satu penyelesaian atau solusi jangka masa panjang. Isu overloading ni secara amnya boleh membawa 3 isu utama yang memudaratkan di luar rakyat di luar sana. Pertama, bila isu lori overloading ni, dia akan mewujudkan satu keadaan yang bahaya kepada pengguna-pengguna jalan yang seringkali akan mengakibatkan kemalangan maut. Kita pun pernah tengok beberapa bulan dulu adalah tulah beberapa video yang jelas menunjukkan bahayanya. Kedua, bila lori overloading ni, dia akan menjejaskan condition atau keadaan jalan. JKR ke atau majlis ke PBT ke macam mana dia turut jalan pun, kalaulah lori overloading ni, tak lama lagi kita akan nampak lubang-lubang akan keluar. Khususnya selepas banjir atau hujan lebat. Itu juga akan menyusahkan pengguna jalan. Ketiga, kalau kita tengok sekarang hujung minggu ke apa ke, kita tengok jalan-jalan di highway banyak sesat jalan. Dan kalau kita tengok, kita perhatikan salah satu main contributor, alasan yang jelas ialah sebab kita nampak banyak lori berat, kenderaan berat dia jalan di highway. Dan kalau dia naik bukit sikit saja sebab dia lambat, maka jamlah belakang. So isu ini sebenarnya saya rasa kerajaan boleh ambil perhatian dan cubalah selesaikan. Macam mana selesaikan? Saya pulanglah kepada kementerian. Tapi dari segi 700 juta lebih yang kita peruntukkan kepada kepala ni, saya nak tanya kepada menteri perincian, berapakah yang diberikan untuk penguatkuasaan, enforcement? Bagi saya sebenarnya ini tidak susah sangat. Kita tahulah kereta berat ni mereka sering kali datang dari Lombong, Lombong Pasir, daripada kawasan industri berat, daripada kawasan-kawasan tertentu. Kalaulah kita ada penguatkuasaan yang betul-betul buat kerja, saya percaya walaupun kita tidak boleh selesaikan isu ni dalam 1 hari ke 2 hari ke 1 tahun, sekurang-kurangnya kita kurangkan isu-isu ni untuk keselamatan rakyat di luar. Kedua, saya juga ingin menanya kepada menteri isu special plate. Maknanya berapakah kerajaan yang mengutip daripada plate kereta khas special plate
dan adakah kerajaan masih ada minat untuk terus kita isukan lagi special plate pada tahun yang akan datang? 13800 pembinaan dan naik taraf infrastruktur lapangan terbang. Seperti sedia maklum, Senai International Airport adalah salah satu international airport di Malaysia yang dimiliki oleh syarikat swasta. Saya ingin tahu daripada 100 juta ni, berapakah akan diperuntukkan kepada Senai Airport, dan kalaulah Senai Airport ni adalah airport yang swasta, adakah ini bermakna dia tidak akan dapat apa-apa bantuan, dan apa lagi disadvantage yang kita ada kalaulah airport ni terus dipegang oleh syarikat swasta? Okey, Pak Dubat. Ini kaitan dengan lapangan terbang juga. Ada butiran 040300 iaitu melibatkan High Level ASEAN Transport Meeting. Kerajaan telah mewujudkan pada bajet tahun depan iaitu 3.1 juta. Jadi saya ingin mohon penjelasan Kementerian tentang idea mewujudkan pasaran penerbangan ASEAN melalui pelaksanaan ASEAN Economic Community Blueprint AEC. Terima kasih, Ketua. Okey, setuju Pak Dubat. Saya teruskan. Kepala 60000 pengangkutan awam bandar. Seperti yang sedia maklum, Johor Bahru dan Tebrau adalah terletak di satu kawasan bandar. Hampir 1.5 juta hingga 2 juta penduduk tinggal di kawasan Johor Bahru dan Tebrau. Maka saya harap Menteri boleh memberi sedikit pencerahan apakah plan untuk kita menaik tarafkan pengangkutan awam di Johor Bahru dan Tebrau, khususnya bilakah Iskandar Rapid Transit akan dimulakan, dan adakah kerajaan ada membuat kajian adakah LRT juga sesuai diletakkan di Johor Bahru. Dan last sekali, Tan Sri Pengurusi, Kepala 09000 meningkat keupayaan KTM. Saya ingin memberi pandangan sedikit di sini. Tadi saya ada sebut tentang jam di highway. Salah satu benda yang saya nampak ialah di Malaysia kita masih mengutamakan pengangkutan barang-barang freight melalui jalan raya. Tapi kalau kita banding dengan negara-negara lain, di Jepun, di China, di India, di Amerika, kebanyakan barang-barang freight dia mengangkut melalui rel, kereta api. Cara itu sebenarnya lebih sesuai sebab dia tidak akan mengganggu kegunaan jalan raya, dan kita akan mengurangkan possibility of kemalangan. Itu sangat penting. Maka saya harap kerajaan boleh membuat kajian macam mana kita boleh menghijrahkan sistem tu daripada jalan ke rel untuk masa depan. Dan last sekali saya ingin minta pencerahan daripada Menteri, apakah status HSR di Johor, KL, Johor Bahru, Singapura yang amat-amat dinanti-nantikan oleh warga Johor. Sekian, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Baik, terima kasih. Saya jemput Padang Rengas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Padang Rengas merujuk kepada butiran 020000, sub butiran 020200 dan 020300 berkenaan dengan rasionalisasi atau penyasaran semula subsidi diesel. Meskipun pada pengulungan perbahasan peringkat dasar lalu, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah menyatakan bahawa kenderaan diesel dalam kategori pengangkutan awam tidak terkesan dengan rasionalisasi atau penyasaran semula subsidi diesel. Namun, apakah rancangan kawalan agar perkara ini tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu? Maksud saya, apakah kaedah pelaksanaan untuk memastikan kategori pengangkutan awam ini untuk kekal diberikan subsidi diesel agar kos pengangkutan awam tidak mengalami kenaikan harga? Juga apakah kaedah untuk memastikan pihak-pihak tertentu tidak menjadikan penyedia penghematan pengangkutan awam yang menggunakan diesel ini dijadikan keldai untuk mendapatkan diesel bersubsidi? Maka perkara ini perlu diurai oleh pihak kementerian dengan lebih terperinci. Seterusnya, dalam butiran 020000, sub butiran 020200, apakah terdapat rancangan pihak Kementerian Pengangkutan untuk menambah perkhidmatan feri daripada Lumut ke Pulau Pangkor, memandangkan
pengunjung ke pulau bebas cukai tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini memandangkan kekerapan perkhidmatan feri ke Pulau Pangkor daripada Lumut adalah jarang dan menyebabkan kesesakan yang agak teruk ketika musim cuti dan perayaan. Justru pada Rengas berharap terdapat satu rancangan penambahan perkhidmatan feri tersebut. Seterusnya, dalam butiran 02000 subbutiran 020600, mutakhir ini kita sering kali menerima keluhan rakyat berkenaan kelewatan perkhidmatan penerbangan oleh majoriti syarikat penerbangan akibat dari masalah sama ada cuaca, teknikal maupun perkhidmatan. Maka saya perlu dapatkan saranan yang berhormat Menteri Pengangkutan tentang apa yang perlu dilakukan oleh pengguna perkhidmatan ini. Atau mungkin pihak Kementerian Pengangkutan boleh mengeluarkan suatu Standard Operating Procedure SOP dengan izin bagaimana pengurusan jadual tertangguh serta mitigasi oleh penyedia perkhidmatan kepada pengguna. Dalam pada itu juga, dalam butiran 13000 berkenaan dengan pembinaan lapangan terbang Kulim KSP, saya ingin bertanya, jika rancangan pihak Kerajaan Negeri Perak yang menyarankan pembinaan lapangan terbang Seri Iskandar di Perak, maka apakah halangan serta kekangan untuk mengkaji serta menyemak kebenaran pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KSP di Kedah dalam usaha merancangkan wilayah ekonomi Koridor Utara NCER? Jika cadangan pembinaan lapangan terbang yang saya utarakan ini bukanlah suatu yang baik atau mampu dilaksanakan, maka ia membawa kepada cadangan berdasarkan butiran 020000 subbutiran 020100. Pada Rengas berpandangan bahawa sudah tiba masanya pihak kerajaan mempertimbangkan untuk merancangkan semula perkhidmatan sistem kereta api atau rel bagi pengangkutan darat yang bukan sahaja tertumpu di kawasan bandaraya metropolitan tetapi di negeri-negeri dalam Malaysia. Sebagai contoh, di Perak, statistik dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia berkenaan kadar aliran trafik menunjukkan bahawa jumlah pengguna harian lebuh raya Ipoh Lumut adalah pada purata antara 25,000 ke 28,000 pengguna sehari. Menjelang tahun 2025, kadar pengguna berkemungkinan meningkat ke 35,000 hingga ke 38,000 pengguna kesan dari akses penuh penggunaan jalan raya di West Coast Expressway WCE yang menghubungkan Banting ke Taiping. Jumlah ini akan meningkat dari tahun ke tahun. Maka jika difikirkan, aliran trafik akan menjadi sesak pada suatu masa nanti. Sehubungan itu, saya berpandangan bahawa cadangan membina sistem perkhidmatan kereta api atau rel adalah baik di sepanjang jajaran yang sama di mana aliran trafik darat mungkin meningkat. Sekaligus ia dapat menyelesaikan beberapa masalah lain seperti pengurangan kadar kenderaan di atas jalan raya, pengurangan kadar kemalangan jalan raya dan peningkatan perhubungan jalan darat untuk membantu merancangkan ekonomi dalam negeri. Ia adalah salah satu contoh kecil yang dapat diutarakan. Banyak lagi kawasan-kawasan yang dilihat berpotensi untuk dibangunkan sistem perkhidmatan kereta api atau rel bagi tujuan seperti yang dinyatakan. Dalam butiran ini juga saya berpandangan aktiviti perdagangan dalam negeri dan antarabangsa dapat dirancangkan lagi dengan pembinaan high speed rail HSR pada Kuala Lumpur ke Bangkok. Jika kita imbas kembali pada awal tahun 2022, ada beberapa pakar yang berpandangan bahawa HSR bagi Malaysia hanya akan berkesan untuk merancangkan ekonomi jika ia menghubungkan ibu negeri bukan lagi dua negara tetapi ia perlu pelbagai negara. Maka setelah HSR antara Kuala Lumpur dan Singapura telah sepenuhnya selesai dibina nanti, HSR antara Kuala Lumpur ke Bangkok perlu dipertimbangkan untuk diwujudkan. Kajian keboleh laksanaan perlu dilakukan segera bersama kerajaan Thailand. Kedua-dua cadangan berkenaan sistem perkhidmatan kereta api atau rel dalam negeri dan HSR ini pada hemat saya perlu dimasukkan menjelang rancangan Malaysia ke-13 RMK 13. Saya mohon jawapan dan pandangan daripada pihak Kementerian Pengangkutan kepada perkara-perkara yang telah saya utarakan tadi. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Saya jemput Sri Aman. Terima
kasih Tan Sri Pengerusi, memandangkan masa agak singkat, maka saya terus menyentuh butiran 010400. Di bawah butiran ini sebanyak 6.900.200 ringgit telah diperuntukkan untuk tahun 2024 bagi kegunaan pengurusan darat. Ini juga menampakkan ada sedikit penambahan jika dibandingkan dengan tahun ini yang diperuntukkan 6.878.000 ringgit saja. Sri Aman cuma ingin bertanya, adakah peruntukan ini merangkumi kos mengurus bagi mengikhtiarkan monitoring sistem yang lebih canggih dan efektif, perundangan yang spesifik termasuk kerja-kerja dan inisiatif-inisiatif mengawal dan memantau kenderaan yang tidak mematuhi piawan seperti kenderaan yang tidak mesra alam. Tan Sri Pengerusi, Sri Aman bangkitkan perkara ini sebab melihat masih banyak ataupun masih ramai kenderaan di jalan raya kita yang tidak begitu mesra alam dan ia merupakan kenderaan yang banyak mengeluarkan asap tebal, dan ini termasuk kenderaan awam seperti bas dan kenderaan komersial seperti lori yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Jadi apatah lagi asap tebal ataupun asap yang dikeluarkan yang keluar dari motor kenderaan tersebut adalah gas karbon monoksida yang boleh juga membahayakan manusia, ya. Saya sedih juga Tan Sri Pengerusi, kadang-kadang apabila melihat penunggang-penunggang motosikal, ya, yang mengekori atau yang berada di belakang kenderaan tersebut terpaksa menghidup asap tersebut dan silap-silap boleh juga mengakibatkan kemalangan sebab asap itu kadang-kadang amat tebal dan hitam dan boleh mengaburi penglihatan si penunggang motosikal. Itu juga dengan kenderaan seperti kereta dan motosikal yang diubah suai, ya, yang dimodified dengan izin supaya berbunyi bising ala-ala sport car, ala-ala sport bike. Kadang-kadang kereta dan motosikal yang diubah suai ini sengaja dimain-mainkan bunyinya agar nyaring, bising hingga semacam memecah bumi dan amat menyakitkan dan membingitkan telinga dan sudah tentu menimbulkan suasana yang tidak senang ataupun tidak tenang, jelas mengganggu ketenangan dan ketenteraman sekitar. Jadi saya amat mengharapkan perkara ini diberi perhatian oleh pihak kementerian menggunakan peruntukan tersebut. Di bawah butiran yang sama, saya juga ingin mohon pihak kementerian memperuntukkan belanja dari peruntukan di bawah butiran tersebut bagi kerja penguatkuasaan dan menentukan sistem perakan TV dan CCTV dipasang pada kenderaan, terutama sekali kenderaan yang digunakan oleh pengangkutan awam, supaya sebarang aktiviti dan perbuatan pemandu yang tidak berdisiplin dan melanggar etika dan peraturan jalan raya dapat dirakam. Jadi saya mohon pertimbangan pihak kementerian juga. Seterusnya, Tan Sri Pengerusi, Sri Aman juga ingin menyentuh butiran 0200 iaitu perkhidmatan pengangkutan laut yang diperuntukkan sejumlah 156.465.000. Sri Aman terpanggil untuk bertanya sama ada pihak kementerian akan menggunakan peruntukan ini untuk mengadakan alternative mode of communication dengan izin di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Seperti kita semua sedia maklum, Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia terpisah oleh Laut China Selatan, dan Malaysia hanya bergantung dan kita hanya bergantung kepada pengangkutan awam, pengangkutan udara sebagai cara komunikasi atau as the only mode of communication for now dengan izin di antara tiga wilayah tersebut. Selain boleh mengeratkan lagi silaturahim di antara wilayah Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia, Sri Aman juga beranggapan ianya boleh memberi option kepada rakyat Malaysia jika kita ada mode of communication lain selain daripada udara, iaitu melalui laut atau jika untuk kita melawat ke wilayah-wilayah tersebut, sekaligus memberi plus point lah jika kita ada communication melalui laut.
kepada sektor pelancongan di negara kita. Maka Tan Sri Pengerusi Sri Aman ingin mencadangkan kepada pihak kementerian untuk memulakan lagi pengangkutan awam yang berkonsep ferry atau car cruiser. Dulu kita pernah ada ferry Malaysia, tapi kalau tak silap saya dalam tahun 1900 ataupun dalam tahun 90-an ianya dihentikan. Jadi saya mohonlah jika boleh dimulakan lagi agar memberi option supaya kita ada masih at least kita ada different mode of communication lah selain daripada pengangkutan udara. Tan Sri Pengerusi, bagi saya sedikit masa lagi. Silakan. Terima kasih. Diharap pihak kementerian dapat mempertimbangkan cadangan tersebutlah. Ya, dan saya harap juga car cruiser ini boleh juga penumpangnya boleh membawa kereta sekali ya masuk ke dalam car cruiser tersebut. Jadi yang terakhir sekali butiran 2000 perkhidmatan dan bekalan. Tuan Pengerusi Sri Aman melihat pengangkutan awam memainkan peranan penting bagi penduduk di kawasan luar bandar bagi memudahkan pergerakan harian mereka. Maka saya ingin terus bertanya, adakah pihak kementerian bercadang menggunakan sebahagian dari peruntukan ini bagi meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam ke luar bandar agar dapat memudahkan dan memberi accessibility kepada penduduk luar bandar, terutamanya mereka yang bergantung pada pengangkutan awam sebagai satu-satunya cara untuk bergerak. Begitu juga dengan pengangkutan kesihatan dan perubatan yang Sri Aman rasa mesti diadakan terutamanya untuk masyarakat luar bandar, kerana masalah akses kepada pengangkutan awam ketika perlu pergi ke hospital dalam keadaan kecemasan merupakan satu cabaran yang signifikan. Faktor geografi dan jarak jauh sering menjadi halangan utama, menyebabkan masa tindak balas terhadap kecemasan lebih lama. Keterbatasan infrastruktur pengangkutan dan kekurangan perkhidmatan ambulan di kawasan terpencil turut menyumbang kepada kesulitan akses tersebut. Jadi adakah pihak kementerian bersedia menangani masalah ini dengan mengadakan pengangkutan kesihatan dan perubatan bagi penduduk luar bandar? Jika kita dapat mengadakan hop-on buses bagi orang yang berkemampuan di pusat bandaraya seperti di Kuala Lumpur, kenapa tidak kita panjangkan atau adakan perkhidmatan tersebut kepada rakyat yang amat memerlukan seperti masyarakat kita yang di luar bandar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Stew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pengerusi. Saya pergi kepada butiran 010300 udara. Perkara pertama dalam butiran ini berkaitan dengan prosiding penyiasatan kes MH17. Telah diberhentikan disebabkan tiada bukti kukuh untuk mendakwa mangsa. Tambahan pula, kempen pencerobohan Rusia ke atas Ukraine dan keinginan Moskow untuk bekerjasama menyukarkan proses siasatan. Keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Saya mendapat maklumat Malaysia telah memperuntukkan sejumlah wang RM14.5 juta. Persoalan saya daripada jumlah tersebut, berapakah yang diguna untuk membayar pampasan kepada waris mangsa? Berapakah mangsa yang menerima bayaran pampasan ini? Dan adakah penyiasatan akan terhenti sepenuhnya walaupun sehingga kini punca insiden ngeri itu masih belum terjawab? Selain itu, pada butiran yang sama, saya ingin membangkitkan berkenaan MH370. Saya difahamkan sehingga kini pencarian MH370 antara termahal dalam sejarah dunia. Penerbangan melibatkan kos USD $200 bersamaan 837.47 juta RM Malaysia, membabitkan 120,000 meter persegi lokasi pencarian. Oleh itu, setelah 9 tahun pencarian MH370, apakah status terkini pencarian tersebut? Pada Mac 2023, pihak kementerian secara terbuka menerima cadangan daripada ahli parlimen untuk melaksanakan penerbangan patuh syariah. Namun, ia sekadar persetujuan yang boleh dijalankan secara bebas oleh pihak syarikat penerbangan.
Oleh itu saya mencadangkan agar satu standard polisi yang boleh dicadangkan kepada syarikat penerbangan seperti bacaan doa sebelum memulakan penerbangan dan pemakluman waktu solat selain memberi kebebasan penuh kepada pekerja perempuan Islam untuk menutup aurat. Butiran seterusnya butiran 020100 Agensi Pengangkutan Awam. Berkait butiran ini, inisiatif kerajaan bagi memudahkan golongan OKU dan pelajar menggunakan perkhidmatan awam dimulakan di Johor Bahru, Seremban dan Ipoh, di mana ianya meliputi kawasan bandar. Soalan saya, apakah justifikasi kawasan tersebut menjadi pilihan sebagai projek rintis? Apakah peruntukan ini dijangka akan digunakan pakai untuk kawasan luar bandar juga? Sehingga kini MyBus konsesi sahaja yang diberi tanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan percuma bagi pelajar dan OKU. Adakah kerajaan bercadang untuk memperluaskannya kepada perkhidmatan bas luar bandar seperti Mutiara Rentas Desa di Kelantan, Mara Linear di Terengganu, Green Transit Linear dan Pahang Ling Siong di Pahang? Jika tidak, apakah usaha kerajaan untuk memperluaskan inisiatif ini kepada rakyat luar bandar yang turut bergantung kepada penggunaan bas henti-henti? Tan Sri Pengerusi, tragedi kemalangan jalan raya yang melibatkan bas persiaran akibat pemandu bas yang mengantuk sering kali berlaku dan jalan penyelesaian kepada pemandu bas kedua adalah amat diperlukan. Saya memahami kekangan syarikat-syarikat bas persiaran untuk menyediakan pemandu kedua kerana ia akan melibatkan kos tambahan. Namun begitu, demi keselamatan penumpang-penumpang bas persiaran yang turut melibatkan kanak-kanak sekolah, lebih-lebih lagi apabila musim cuti sekolah dan sebagainya, usaha ini amat penting demi menjaga nyawa banyak pihak. Oleh itu, sejauh manakah penguatkuasaan dijalankan? Dan apakah inisiatif kerajaan bagi memastikan penyedia bas persiaran jarak jauh ini mematuhi peraturan tersebut? Selain itu, adakah kerajaan bercadang untuk memberi inisiatif kepada syarikat bas ini? Hal ini kerana usaha mewajibkan pemandu kedua sememangnya membebankan, ditambahnya lagi dengan subsidi diesel yang tidak diberikan kepada pemilik bas persiaran. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tenom. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada sidang Dewan. Terima kasih diucapkan Tan Sri Pengerusi atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa Kementerian Pengangkutan. Tan Sri Pengerusi, pertama saya akan membahaskan butiran 010300 udara. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan, terutama kepada Yang Berhormat Menteri di atas usaha keras yang telah dilakukan sejak daripada tahun 2019 bagi menuntut semula ruang udara Malaysia yang sebelum ini diserahkan bagi tujuan seliaan oleh Singapura pada tahun 1974 menerusi surat perjanjian operasi antara Kuala Lumpur dan Pusat Kawalan Kawasan Singapura mengenai ketibaan, keberangkatan dan penerbangan Singapura 1974. Justru itu saya ingin mendapatkan perkembangan terkini berhubung dengan proses perundingan tersebut. Untuk makluman, perjanjian ini seolah-olah mewujudkan jurang di antara ruang udara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak yang dipisahkan oleh ruang udara yang diselia oleh Singapura. Malah ruang udara yang dimiliki oleh Singapura jauh lebih besar sekiranya hendak dibandingkan dengan ruang udara Malaysia walaupun kawasan negaranya sangat kecil. Kita memahami bahawa antara faktor penyerahan seliaan ruang udara ini diserahkan kepada pihak Singapura disebabkan oleh saranan daripada pihak Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Disebabkan oleh pada ketika itu kawasan maklumat penerbangan Kuala Lumpur masih di peringkat awal
dan fasiliti Malaysia ketika itu tidak mencukupi. Namun demikian, setelah hampir 49 tahun sarahan penyeliaan tersebut dan kini Malaysia mempunyai fasiliti penerbangan terbaik di dunia. Justru itu sudah tiba masanya hak ruang udara ini dikembalikan semula. Tambahan pula, perkara ini secara tidak langsung telah mengakibatkan penerbangan yang menghubungkan laluan di antara Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung terpaksa melalui ruang udara yang diselia oleh Singapura ataupun lebih tepat lagi secara automatik melalui ruang udara antarabangsa. Justru itu timbul persoalan, adakah faktor penerbangan antara Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung yang melalui ruang udara antarabangsa ini menjadi antara faktor penyebab kenapa harga tiket penerbangan menjadi mahal, disebabkan oleh pihak penyedia penerbangan perlu membayar cas penggunaan ruang udara kepada Singapura kerana telah melalui ruang udara mereka yang diserahkan penyediaannya menerusi perjanjian tersebut. Oleh itu, adakah pengambilan ruang udara ini oleh kerajaan Malaysia akan menjadikan harga tiket penerbangan ini akan menjadi semakin murah? Oleh itu, saya memohon penjelasan daripada pihak kementerian berkaitan persoalan ini. Selain itu juga, saya turut risau sekiranya pihak Singapura mencuba untuk menuntut hak sepenuhnya ke atas ruangan udara ini atas alasan mereka telah lama menjaga ruang udara ini. Peristiwa kehilangan kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih harus dijadikan pengajaran oleh kita semua. Penyelenggaraan Singapura ke atas rumah api yang terdapat di Pulau Batu Putih sehinggakan mereka mempunyai efektif kontrol dan efektif occupation dan hasilnya pulau itu menjadi milik mereka. Oleh itu, pepatah Melayu telah mengingatkan kita bahawa pelanduk melupakan jerat tetapi jerat tidak melupakan pelanduk. Jangan biarkan pisang berbuah dua kali. Tan Sri Pengerusi, kedua saya akan membahaskan butiran 010400 Barat. Saya memohon kepada pihak kementerian untuk memberikan tumpuan untuk menaik taraf kemudahan asas di stesen kereta api di Sabah khususnya di Tenom. Selari dengan komitmen yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri untuk memastikan setiap stesen kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB di seluruh negara dilengkapi dengan kemudahan asas. Tenom memahami bahawa kereta api Sabah adalah di bawah kerajaan negeri, namun sokongan kerajaan persekutuan amatlah diperlukan. Dalam masa yang sama, Tenom memohon agar daerah Tenom dimasukkan dalam agenda transformasi perkhidmatan kereta api kerajaan persekutuan yang berhasrat untuk membangunkan landasan kereta api yang menghubungkan Sabah dan Sarawak ke Indonesia, memandangkan ianya akan memberikan impak positif kepada pertumbuhan ekonomi di daerah pedalaman, terutamanya daripada aspek hub logistik, kargo, pertanian dan makanan. Tan Sri Pengerusi, besarlah harapan saya agar setiap butiran yang dibahaskan oleh saya ini mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak kementerian. Terima kasih Tan Sri Pengerusi, dan mohon menyokong. Baik, terima kasih. Saya jemput Merbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Pengerusi atas peluang untuk berbahas di peringkat jawatan kuasa Kementerian Pengangkutan bagi Perbelanjaan bagi tahun 2024. Tan Sri Pengerusi, saya ingin terus ke perbelanjaan P28 butiran 00900, butiran 01600, butiran 20000. Bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur dan bangunan ibu pejabat KTMB yang terletak di Jalan Sultan Hishamuddin merupakan bangunan warisan kebangsaan dan dianggap sebagai khazanah negara yang tidak ternilai. Bangunan yang dibina pada tahun 1885 ini berdasarkan seni bina Moorish telah menjadi tumpuan orang ramai ekoran seni binanya yang unik. Apa yang saya ingin sarankan di sini adalah supaya pihak kementerian dapat memberikan perhatian yang serius dan peruntukan yang mencukupi untuk menjaga dan memelihara bangunan bersejarah ini serta mengambil cakna keadaannya sebagai sebahagian daripada warisan sejarah negara kita.
Saya memohon kepada kementerian untuk memperuntukkan sejumlah dana yang mencukupi supaya bangunan-bangunan tersebut dipertingkatkan penjagaannya dengan penyelenggaraan dan penambahbaikan yang berterusan memandangkan umur bangunan tersebut yang begitu lama. Selain ianya adalah ikon sejarah negara, ia adalah juga salah satu daripada produk pelancongan yang mesti dilawati. Keadaan bangunan yang seakan terbiar dan tidak diselenggara dengan baik akan memberi imej negatif kepada para pengunjung dan pelancong. Pihak kementerian perlu melakukan sesuatu agar bangunan itu kembali dikunjungi orang ramai, sama ada untuk menggunakan perkhidmatannya atau melawat bangunan warisan tersebut. Seterusnya berkenaan peningkatan keupayaan KTMB melalui perbelanjaan 2024 ini, saya amat berharap agar ada usaha memperbaiki kemudahan infrastruktur yang sedia ada bagi meningkatkan kualiti perkhidmatannya, yang mana kita sedia maklum bahawa kekurangan coach atau gerabah akan menjejaskan ketetapan masa dan waktu perjalanan termasuk faktor usia train dan limitasi bilangan kereta api yang sedia ada. Tan Sri Pengerusi, pengangkutan rel ATS adalah menjadi pilihan utama saya apabila pulang ke kawasan pada setiap hujung minggu. Tempoh perjalanan akan mengambil masa selama 4 jam 25 minit untuk sampai ke stesen Sungai Petani daripada stesen KL Central. Sama seperti yang Tuan Pengerusi tinggal bersama di taman-taman dengan saya. Sangat selesa dan tepat pada masanya berbanding memandu kenderaan sendiri yang tidak dapat dijangka masa tiba ke destinasi akibat kesesakan yang lebuh raya terutamanya di pada hujung minggu. Oleh sebab itu tidak heranlah jika tiketnya sentiasa saja fully book dengan izin. Tetapi adalah lebih baik jika pihak kementerian mengkaji dan menambahkan peruntukan untuk membeli kos-kos baru serta menambah kekerapannya di waktu-waktu yang sesuai memandangkan permintaannya yang sentiasa tinggi. Begitu juga hal yang terjadi kepada servis train komuter KTMB yang beroperasi di seluruh negara. Berdiri dalam kesesakan dari stesen ke stesen adalah perkara normal. Tetapi kesian juga kepada keluarga yang mempunyai anak-anak kecil, warga emas dan pelajar-pelajar sekolah yang tiada tempat duduk dan ada yang sampai duduk di lantai coach. Hal ini kerana adanya permintaan. Seharusnya pihak kementerian dan KTMB menambah stok coach dan kekerapan jadual perjalanan untuk menawarkan perkhidmatan yang selamat dan mesra alam ini demi keselesaan pengguna. Sejajar dengan usaha kerajaan melalui KTMB untuk menambah baik dan menaik taraf sistem pengangkutan rel di Malaysia. Persoalan saya, apakah perancangan strategik yang telah dirancang untuk memodernkan dan memperluaskan infrastruktur kereta api negara kita dan sejauh manakah Malaysian Rail Supporting Industry Roadmap 2030 telah dilaksanakan? Dan bagaimanakah belanjawan kali ini dapat mencapai sasaran dan matlamat dalam menjadikan rangkaian rel bertaraf dunia dengan persekitaran yang selamat, cekap dan lestari alam sekitar? Dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan kecekapan sistem kereta api supaya ia menjadi pengangkutan awam yang menjadi pilihan utama kepada rakyat Malaysia. Dalam usaha untuk mencapai objektif ini, saya ingin bertanya, adakah projek train berkelanjutan tinggi HSR akan dilaksanakan bukan sahaja di antara Kuala Lumpur ke Johor Bahru, tetapi kerajaan boleh mempertimbangkan untuk mengkaji projek HSR ini bermula daripada Padang Besar ke Johor Bahru. Perluasan jajaran rangkaian baru rel, penambahbaikan kepada teknologi baru untuk meningkatkan kecekapan pengurusan, operasi dan penyelenggaraan perlu juga diambil kira dalam peleburan jangka panjang kementerian. Peningkatan pelaburan ini juga akan membantu untuk membeli alat ganti baru yang akan mengurangkan risiko kerosakan dan meningkatkan ketersediaan perkhidmatan kereta api serta mencapai tahap perkhidmatan yang diperlukan oleh rakyat. Saya juga ingin tahu berapa banyakkah syarikat tempatan yang terlibat dalam industri rel tempatan sekarang serta berapa peratuskah pembekalan peralatan dan barangan daripada syarikat tempatan dalam peruntukan untuk pembelian rolling stock KTMB dalam perbelanjaan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berhormat, Majlis Bersidang semula sebagai Majlis Mesyuarat. Yang berhormat, mesyuarat ditangguhkan dan akan disambung semula jam 2.30 petang nanti. Sekian, terima kasih.